Alright, kita terus kepada isu tersebut. Saya bawa kenyataan daripada Wan Saiful Wan Jan. Wan Saiful Wan Jan menyatakan, kejap, mana aku punya berita ni? Okay. Alright. Dia of course pembangkang ke sentiasa pembangkang, saya baca. Wan Saiful Wan Jan, PH pasang lukah, UMNO mandul lepas kerjasama DAP. Ahli Parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful Wan Jan mendakwa kerajaan cuba menjejaskan pemilikan hartanah Melayu dan taburan penduduk melalui dasar perumahan. Ini selepas Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Koming mendedahkan bahawa kementeriannya akan bertemu dengan kontraktor daripada Lembaga Perumahan dan Pembangunan Singapura untuk mengetahui kejayaan program perumahan awam di negeri itu. Okay, faham? Now, Nga Koming, okay, saya baca dulu, nanti saya komen. Wan Saiful memberi amaran bahawa nasib Bumiputera akan terancam jika model HDB dilaksanakan di negara ini. Okay. Ahli Parlimen Bersatu itu memetik Pulau Pinang sebagai kajian kes ke atas dakwaannya itu. Jika dikaji apa yang PH telah lakukan di Pulau Pinang setelah mereka belajar dari Singapura dan Hong Kong, memang rakyat perlu bimbang kerana kelompok terbesar dalam kerajaan hari ini adalah DAP, katanya. Daripada 148 ahli parlimen yang menyokong kerajaan, DAP memiliki 40% 40 kerusi dan hanya mempunyai 4 menteri dalam kabinet yang dianggotai 28 menteri itu. Ini wartawan yang cakap. Dia kata kerana kelompok terbesar dalam kerajaan adalah DAP. Tetapi wartawan kata daripada 148 ahli parlimen, hanya 4 daripada 40 kerusi yang DAP pegang adalah menteri daripada DAP. So macam mana dia kata DAP paling besar walaupun kerusi dia antara yang terbesar kan? Okey, tak apa. Meneruskan dakwaan, Wan Saiful tanpa menyebut sumber datanya berkata di Pulau Pinang, pemilikan tanah di daerah timur laut adalah 1.16% dan 15% di daerah barat daya. Bagaimanapun, grafik yang dikongsikan oleh Wan Saiful dalam laman Facebook menunjukkan ia daripada Temu Bual Berita Harian Mac 2018 bersama Adun Pulai Betong, ketika itu Muhammad Farid Saad. Farid tidak menjelaskan sumber datanya dalam temu bual itu, tetapi mengatakan bahawa dia telah menjalankan kajian mengenai pemilikan tanah Melayu di Pulau Pinang sejak 2010. Sementara itu, Wan Saiful turut memetik data Kerajaan Negeri 2010 yang menunjukkan pemilikan hartanah Melayu ketika itu ialah 27% berbanding 55% milik Cina. Kita perlukan data terkini untuk 2023, tetapi apa yang jelas yang menunjukkan pemilikan hartanah bumi Melayu yang jauh terkebelakang sudah sekian lama, katanya. Wan Saiful juga merumuskan bahawa berdasarkan transaksi melibatkan hartanah, kompleks kediaman, perindustrian dan komersial yang direkodkan oleh Pusat Makluman Harta Negara, pemilikan harta Bumiputera hanya 36.3%. Malaysia kini tidak dapat mencari data daripada pusat berkenaan mengenai perkara ini. Sujud pada DAP. Bagaimanapun, carian menemui artikel bernama pada 2014 yang menyatakan data 2012 daripada NAPIK menunjukkan hanya 36.3% daripada transaksi tanah kediaman melibatkan Bumiputera. Tidak jelas sama ada statistik transaksi itu mengambil kira hartanah milik Bumiputera yang tidak bertukar tangan. Wan Saiful menggunakan peribahasa mendakwa PH sedang memasang lukah di penggentingan yang bermaksud mengambil kesempatan atas kesusahan orang lain. Wan Saiful juga menuduh UMNO terus diam dan bersujud pada DAP mengenai isu ini. Walaupun dalam isu besar yang membaikkan pemilikan hartanah Bumiputera seperti ini, UMNO juga sudah rosak dan mandul serta bersekedudukan dengan DAP, katanya. Sebelum ini, Ahli Majlis Tertinggi Bersatu Faiz Naaman menuduh Nga menjejaskan kedaulatan negara dengan membawa masuk pakar HDB ke dalam kementeriannya. Sumber pertikaian mengenai wawancara Nga yang dipetik Astro apabila dia mengumumkan bahawa kerajaan Singapura telah bersetuju untuk membenarkan kontraktor HDB masuk Kementerian Pembangunan Tempatan bulan depan untuk berkongsi kepakaran mereka. Pada satu kenyataan kemudian, Kementerian Pembangunan Tempatan menjelaskan pihaknya akan mengadakan sesi perkongsian pengetahuan bersama pakar perumahan Singapura. Ini dikatakan sebagai usaha kementerian mengkaji program perumahan awam yang berjaya di negara lain. Okey, saya tak tahu tuan-tuan faham ke tidak apa yang dicampaikan oleh Nga Koming dan yang dipahami oleh Minda Resi Saiful dan juga rakan seperjuangan dia daripada PAS itu. Now, saya nak baca juga kenyataan daripada PAS. Dia satu video yang dinyatakan oleh Sanusi, saya rasa hari ini atau semalam. Dia menyatakan bahawa bagaimana Nga Koming sekarang ini, DAP telah membawa orang daripada Singapura masuk ke dalam kementerian kita dan akan menjejaskan kedaulatan negara kita kerana membawa masuk kepakaran tersebut. Number one, kita nak cerita. Dia bawa masuk kepakaran ni bukan benda baru. Tuan-tuan, nak bawa masuk kepakaran ni bukan benda baru. Tuan-tuan, kita buat ECRL tu daripada siapa? Negara mana kita ambil kepakaran? China. Singapura tu at least negara jiran dan juga negara, orang kata apa, negara demokrasi. Kita buat ECRL, kita buat pembangunan-pembangunan besar
Daripada negara mana? China. Masuk ke dalam negara kita juga. Ni, Johor yang tanah dekat Johor tu. Kita buat Iskandar Malaysia tu, yang banyak beli daripada mana? Bukan orang Cina, daripada China. Even dekat Kuala Lumpur, tak payah kita nak cerita lah. Apa orang kata, nak payah cerita berapa persen orang Melayu. Berapa di Kuala Lumpur tu yang dimiliki oleh orang Melayu kita? Hakikat sebenar, kalau kita ada data tersebut. Dia macam inilah tuan-tuan. Kenapa Nga Koming bawa kepakaran daripada negara luar seperti Singapura dan Hong Kong? Kenapa? Pernah kita terfikir? Dia macam ni. Bagaimana? Dia atau utama Singapura. HDB ni, Housing and Development HDB, Housing and Development Berhad untuk Singapura ni, dia ada kemahiran bagaimana mereka menyelesaikan masalah perumahan bagi penduduk mereka yang tak ramai, yang terlalu padat. Singapura mempunyai lebih 5 juta penduduk. 5 juta penduduk di tanah yang sekangkang kera. So bagaimana mereka menyelesaikan masalah yang melibatkan perumahan di kalangan resources mereka limited. Yang ni kalau saya pun jadi menteri, orang kata menteri pembangunan, menteri KPKT ni, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan ni pun, itu pun antara benda yang saya nak buat. Saya nak belajar macam mana mereka menyelesaikan masalah penduduk dan kependudukan di negara di mana mereka ada limited resources. Sepatutnya ini kita belajar. Kerana apa? Antara lain, bila you ada limited resources, you ada limited space, your price is going to go high. Okay, negara kita tak ada masalah space is now untuk jangka masa sekarang. Sebab itu kita kena belajar, mengkaji, tanya, jangan jadi bodoh. Kemudian dia bawa contoh Singapura, dia bawa contoh Pulau Pinang. Pulau Pinang sekian peratus, 55%, Cina pegang 35%, Melayu pegang. Daripada segi tanah, yang dah buka tanah ni, memang kita dah buka tanah kita. Terutama pemilikan-pemilikan yang bukan reserve tanah Melayu, kita dah buka lama dah. Kita dah buka lama. Jadi bila kita buka mix ataupun yang open, sesiapa saja tanpa mengira bangsa dan agama boleh beli. So dia ada duit, dia beli, kita nak salah dia. Kenapa? Ni bukan tanah reserve yang tiba-tiba tak ada daripada tanah reserve Melayu, dia buang tanah reserve Melayu, lepas tu dia bagi kepada bangsa lain untuk beli. Tak ada. Kan? Tak ada. Kalau kita nak tengok siapa yang buat benda tu sebelum ni, UMNO. Bersatu ni daripada mana tuan-tuan? Daripada UMNO sebelum ini. Dan sepanjang mereka memerintah selama 33 bulan, apakah dasar yang mereka lakukan untuk nak meningkatkan daripada segi mengurangkan kos harga rumah, mengurangkan menambahkan pemilikan Bumi Putra terhadap pemilikan hartanah? Tak ada. Kemudian Sanusi pula dia bawa berita. Jadi lepas tu dia bawa statistik Pulau Pinang. Pulau Pinang tu antara contoh di mana dah tepu dah. Dan saya baru pergi Penang hari tu kan. Saya tengok walaupun Penang itu dah tepu, dia masih ada lagi greenery area, kawasan-kawasan hijau. Yang sebelum ini memang ada kerajaan Penang nak ambil tapi dah tak berjaya ambil sebab penduduk dia bantah. Itu biasa. Dah bantah, akhirnya mahkamah memutuskan tak boleh ambil sebab dia dah buat pembangunan. Tinggal dekat pulau ni dah tak banyak. Yang tinggal dekat seberang pun dah nak dibangunkan. Akhirnya Penang tu dah kepadat. Kepadatan itu menunjukkan kemajuan Pulau Pinang. Sebagaimana juga Selangor. Selangor menunjukkan kepadatan Selangor ni sampai tanah pembangunan tu dia dah hampir tak ada. Bukan tak ada langsung, hampir tak ada. Yang tinggal hanya tanah-tanah reserve. Sebab itu ada di antara otai dulu menentang pembangunan di tanah reserve. Di tanah reserve. Sebab tanah dah tak ada. Jadi sekarang walaupun kita nampak negeri ni besar, negara kita ni besar, Sarawak besar, Pahang besar dan sebagainya, kita melihat dalam konteks dua negeri yang populasi dia sudah mula memuncak. Antaranya Selangor dan Lembah Kelang dan juga Pulau Pinang. So bagaimanakah HDB ni, satu badan di Singapura berjaya menyelesaikan permasalahan perumahan di Singapura? Okey, dia kata, alah menyelesaikan masalah apa? Harga mahal kat Singapura. Yalah, kalau guna duit engkau memang mahal. Kan? Kalau guna duit engkau memanglah mahal. Convert kepada duit Singapura kali 3. Kali 3. Dalam keadaan Singapura, bagaimana mereka nak mengekalkan? Sebab saya kenal beberapa orang kawan saya di Singapura. Lama dah tak kontak. Kalau ada kawan saya di Singapura, ingat saya, kontak lah zaman-zaman apa orang kata messenger dulu kan. Ada room messenger dulu kan. Kalau ada kawan-kawan di Singapura, dia orang ni ada daripada kalangan golongan rendah dan menengah rendah dan rendah. Tetapi mereka memiliki rumah. Mereka rendah dan golongan menengah rendah, tapi mereka memiliki rumah.
Kenapa benda itu penting? Sebab kita nak kena kaji, kita kena belajar macam mana mereka dengan limited resources, limited space boleh bagi perumahan untuk penduduk dia. Itu kita kena belajar. Dan dalam yang sama, dia ada greenery area, dia ada kawasan ini. Kita kena belajar benda ni. Kita tak boleh assume tanah kita ni akan ada selama-lamanya. Besar itulah selama-lamanya. Mungkin dekat Pahang, dekat Sarawak, mungkin dekat Kedah lah, orang tak berapa nak ramai duduk kat Kedah. Mungkinlah dia orang boleh nak cerita bab tu. Tetapi negeri seperti Johor, seperti Pulau Pinang, seperti Selangor di beberapa kawasan tertentu, tanah tu over the years, kita bukan cerita tahun 2023 ni, kita kena tengok 30, 50 tahun akan datang, even 100 tahun akan datang. Daripada segi penduduk dan kependudukan dia, bagaimana kepadatan itu akan berlaku. Dan dia duduk di Singapura, dia di Selangor, Negeri Sembilan pun sama, Penang pun sama. Bukan setakat orang Singapura pula, orang Selangor, orang Penang, orang Negeri Sembilan, tetapi juga mereka yang berhijrah daripada negeri lain yang tinggal di negeri tersebut. Termasuk juga Johor. Johor, kalau kita tengok Johor Baru, yang bahagian-bahagian yang bahagian belah nak menuju ke arah Singapura tu, dia sudah mula nampak kepadatan itu bermula. Walaupun tak nampak lagi, belum ada lagi, masih lagi banyak ruang. Tetapi kita kena plan, kita kena rancang untuk the next 5, 10, 20, 30, 50 years akan datang, even 100 years akan datang. Ini rancangan yang betul. So bila Ngah Koming bawa orang Singapura datang, tiba-tiba daripada bersatu, daripada PAS, kata apa? Oh, telah menjahanamkan kedaulatan negara kita. Baik, dia pergi tanya, macam mana kau orang buat? Macam mana engkau orang dalam keadaan tanah yang kecil, yang tak banyak itu, dalam keadaan penduduk yang padat tersebut, tiba-tiba boleh buat pembangunan yang sedemikian. Uish, amazing tu. Okay? Jadi kita kena faham perkara tersebut.